Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati barisan hakim yang lagi bijaksana, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, yang pastinya menjadi terajuk kebenaran. Tak lupa juga pada ahli-ahli panel yang senantiasa gigih melontarkan buah fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum satu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi yang lagi ceria ini. Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi, boleh kiranya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Masuk ke hutan mencari cendana, tersandung tunggul, berdarah kaki. Saya ingin mulakan cerita Nuha Ilham, nama empunya diri. Baiklah, sekarang kita sudah berkenalan, mari kita bercinta. Tak lupa juga pada ahli panel yang tampak rupa warna cantik berseri ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, mulutnya tak lekang di senyuman, Saudari Nur Hadirah sebagai ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, di sebelah kiri saya pula, ahli panel kedua kita, Saudari Nafisa Najah. Saudari Nafisa Najah ini seorang yang lemah lembut tetapi tegas pada pendiriannya. Dan ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nur Hasyiki. Saudari Nur Hasyiki ini seorang yang pembawaannya tenang, tetapi kita pasti akan terpukau dengan hujah yang dilontarkan oleh beliau. Baiklah, saya salam perdana antara kita. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas maudhu forum kita pada hari ini. Maudhu forum kita pada hari ini berkisah tentang cabaran dan impak COVID-19 dalam dunia pendidikan. Mari undurkan bahtera sorot peristiwa yang telah menggegarkan dunia. Tak kala dunia dilanda wabak bahaya COVID-19, sejagat buana mengalami kekangan untuk menjalani aktiviti kehidupan harian setelah ditetapkan norma baru. Umpama sekali air bah, sekali pantai berubah, norma hidup masyarakat dunia berubah 180 darjah. Tak tumbuh, tak melata jika tak sungguh saya tak cerita. Sebagai langkah berjaga-jaga, pihak kerajaan telah berinisiatif untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan ataupun PKP, yang di mana semua aktiviti harian, urusan rasmi, bahkan bersekolah juga dilangsungkan dari rumah. Jadi, sebagai seorang murid, pastinya saya dapat rasakan cabaran dan impak dalam meniti arus pelajaran. Jadi, Saudari Nur Hadirah, bolehkah saudari menjelaskan secara terperinci apakah itu sebenarnya COVID-19 ini? Silakan saudari. Terima kasih moderator, Saudara Nuha Ilham atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada ahli-ahli panel, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam perbincangan forum kita pada pagi yang mulia ini. Coronavirus ialah penyakit berjangkit yang berpunca dari virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dengan cara yang berbeza. Antara simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti obesiti, masalah jantung, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom yang serius pula adalah seperti sukar bernafas atau pendek nafas, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. COVID-19 merebak melalui transmisi zarah, pernafasan manusia dan sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom, transmisi zarah akan mudah berlaku sekiranya hidung dan mulut mereka terdedah. Inilah sebabnya kenapa COVID-19 amatlah berbahaya dan perlu dielakkan supaya tidak terus menular. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama atas penjelasan yang sangat jelas dan padat sebentar tadi. Tentunya virus COVID-19 ini memberi impak yang buruk pada diri dan pasti terdapat tempiasnya dalam dunia pendidikan. Jadi, untuk kupasan isi seterusnya yang bertajuk apakah cabaran yang dihadapi oleh para guru semasa pandemik COVID-19 melanda. Jadi, saya mempersilakan Saudari Nafisa untuk meneruskan forum macam kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis, ahli-ahli panel dan hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Guru perlu menguasai teknologi. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19, sekolah dijalankan seperti biasa dan kaedah PDP secara bersemuka digunakan. Namun, setelah penutupan sekolah atas perintah kawalan pergerakan PKP,
kerajaan telah memperkenalkan kaedah yang lain, iaitu kaedah PDP secara dalam talian atau luar talian yang menggunakan peranti alat komunikasi seperti telefon pintar atau komputer riba. Rentetan itu, penggunaan teknologi digital merupakan satu kemahiran yang amat diperlukan oleh guru maupun murid. Dapat dilihat bahawasanya guru veteran mengalami masa yang sulit untuk mempelajari kemahiran penggunaan teknologi digital ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak lahir dengan kecanggihan teknologi pada masa sekarang. Oleh itu, guru-guru veteran mengalami masa yang sukar untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu bahan menggunakan aplikasi yang seterusnya diberikan kepada murid-murid. Natijanya, penggunaan kemahiran teknologi ini merupakan satu cabaran yang besar buat para guru akibat pasca COVID-19. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada ahli panel kita yang kedua atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Benar seperti yang saya katakan tadi, ahli panel kedua kita ini seorang yang lemah lembut dan indah lisannya. Tapi isi yang disampaikan oleh beliau sangatlah saya setuju. Beliau mempunyai wawasan dan ambisi tersendiri yang pada khidmat saya dapat dijadikan panduan dan tauladan kita semua. Baiklah, setelah kita diperdengar cabaran yang dihadapi oleh para guru, kita akan teruskan lagi perbincangan kita dengan cabaran yang dihadapi oleh para murid pula. Jadilah, tanpa melengahkan masa lagi, perbincangan diteruskan oleh bagian bicara yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nur Hashiki. Dengan segala hormat, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi kita yang kacak bergaya, ahli-ahli panel kita yang cantik menawan, dan para hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Bagi menelusuri fasik yang seterusnya, saya akan menyampaikan budi bicara berkenaan dengan cabaran yang perlu dihadapi oleh para murid semasa COVID-19. Saya masih ingat lagi kita pernah mengalami krisis COVID-19 ini, bukan? Terutamanya kita sebagai seorang murid terpaksa menghadapi pembelajaran secara dalam talian. Seperti yang kita tahu, para murid mudah dipengaruhi dengan keadaan sekeliling. Senang kata, persekitaran yang tidak kondusif. Sesetengah murid mudah berasa stres kerana mereka mempunyai persekitaran yang tidak kemas dan juga tidak bersih. Selain itu, suasana yang tidak aman seperti keluarga membuat bising akan menyebabkan murid berasa tertekan dan tidak fokus semasa sesi pembelajaran. Keselesaan merupakan tunjang utama bagi seseorang murid itu untuk fokus belajar. Belum kira yang tiada talian lagi, berebut peranti dengan adik-beradik lagi, dan lebih teruk lagi apabila kita ingin menggunakan telefon pintar, bateri tiada. Terdapat pelbagai rintangan yang perlu dihadapi oleh para murid, termasuk saya, untuk menuntut ilmu semasa pandemik melanda. Sekian saja daripada saya, Tuan Pengurusi. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi, kita sudah diperdengarkan dengan cabaran yang dihadapi oleh para guru dan murid. Jadi saya ingin meninjau dengan lebih lanjut berkenaan impak COVID-19 ini. Adakah COVID-19 ini semata-mata musibah atau mungkin ada berkah di sebaliknya? Jadi saya membuka ruang dan peluang pada ahli panel untuk diskusikan pendapat sini. Silakan. Terima kasih Tuan Pengurusi. Izinkan saya memulakan bicara berkenaan dengan impak negatif COVID-19 terhadap pendidikan. Pembelajaran dalam talian didapati mendapat maklum balas yang negatif apabila murid berasa tertekan kerana terpaksa menggunakan strategi pembelajaran yang lain. Misalnya, mereka tidak dapat mengadaptasikan diri mereka dengan keadaan terkini, malah mereka lebih mengutamakan pembelajaran secara berhadapan muka. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku, KPM telah pun memohon para pendidik untuk menggunakan cara pengajaran yang lebih menarik agar dapat mendorong para murid supaya melaksanakan pembelajaran mereka. Bukan itu saja, keadaan berbeza ini mampu mendatangkan kekhawatiran dan juga kerisauan yang tersendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun para pendidik menyediakan bahan PDP yang amat menarik, namun jika murid itu tidak menggunakan
masa yang sesuai dengan melibatkan diri secara aktif, maka objektif sesi PDPR ini tidak dapat dijalankan secara sempurna. Selain itu, capaian internet yang kurang juga memainkan peranan yang penting dalam sesi PDPR yang menggunakan akses internet yang tinggi. Sekian sahaja daripada saya, Tuan Pengerusi. Maafkan saya, Tuan Pengerusi. Izinkan saya mencela. Silakan. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya ingin melontarkan idea berkenaan dengan impak positif COVID-19 dalam dunia pendidikan. Suka atau duka saya nyatakan, prima kata saya yang seterusnya ini akan berbunyi seperti ombak itu ombak jiwa, yang air itu air jiwa. Sama seperti isi yang saya ulaskan sebentar tadi. Namun kalian jangan puncak, kerana walaupun prima kata saya membawa maksud yang sama, saya mampu menerjemahkannya dalam adicita yang berbeza. Walaupun guru sukar menguasai kemahiran ICT merupakan satu cabaran, namun para guru juga dapat menggali ilmu baru yang dapat digunakan pada masa sekarang. Seterusnya, para guru juga dapat mendalami perkembangan teknologi terkini. Oleh hal yang demikian, para guru dapat berinovasi secara kreatif dan seterusnya menerapkannya di dalam pembelajaran. Contohnya, seperti guru-guru yang terhasil, guru-guru yang terhasil seperti guru YouTube, guru TikTok maupun guru radio, di mana platform-platform ini mengembangkan bakat dan kreativiti semasa PDPR. Itu saja daripada saya, Tuan Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada adik-adik kita. Mungkin saudari Hadira ingin membuat tambahan idea kerana Rahul sama hitam Andi dan Rais hari. Jadi silakan sekali. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Pandangan saya berkenaan impak COVID-19 ini menjerumus ke arah dampak negatif. Pada hari ini, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid, tidak kira di kota maupun di desa, telah terkesan dengan pembelajaran yang terjejas akibat dari COVID-19 ini. Sebagai tamsilan, semasa Perintah Kawalan Pergerakan PDPR yang dijalankan telah menyebabkan murid-murid tidak dapat belajar secara bersemuka dan murid-murid terpaksa menguasai cara pembelajaran yang baharu. Seperti yang kita tahu, pembelajaran secara bersemuka adalah lebih efektif kerana PDPR mempunyai banyak kekurangan. Contohnya, tiada komitmen daripada murid dari segi kehadiran yang akhirnya menyebabkan pelajaran mereka terjejas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Adik-adik kerana sudi menyampaikan pengusian tadi. Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita pada program seterusnya, iaitu apakah rumusan yang dapat disimpulkan daripada impak dan cabaran daripada wabak yang melanda ini. Baiklah, saya memperkenalkan peluang untuk adik-adik untuk menyampaikan rumusan seterusnya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan rumusan. Akhir kalam daripada saya, sungguh pun krisis COVID-19 ini melanda negara, kita haruslah senantiasa berganding bahu dalam mencari kualiti sistem pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana hasrat untuk mencari sistem pendidikan yang berkualiti bukanlah angan-angan majnin atau impian di awang-awangan. Dengan titisan padu dan komitmen semua pihak, kita pasti akan kecapai apa yang diinginkan. Itu saja daripada saya. Maafkan saya kerana mencelah Tuan Pengerusi. Secara tiba-tiba saya terfikir satu peribahasa baharu berkenaan dengan wabak penyakit COVID-19 ini. Jauh perjalanan, Luas pemandangan. bukan saudari. Jauh perjalanan, luas jangkitan COVID-19. Jadi, disebabkan oleh penularan COVID-19 ini, kebanyakan aktiviti berlangsung dari rumah. Hal ini telah memaksa institusi pendidikan di Malaysia untuk melalui perubahan cara yang mempunyai impak yang sangat besar. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pulih akibat dari kedatangan penyakit ini adalah hasil kerja keras ibu bapa terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka, baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah maupun di institusi pendidikan tinggi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik penonton kita atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah, sebagai rumusan akhir daripada saya, walaupun para guru dan murid menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan, tapi semuanya telah mencuba sehabis baik untuk tetap meneruskan tekad untuk menuntut ilmu.
Itu untuk menjadi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri China. Walaupun hadis yang diriwayatkan ini berstatus dhaif atau dikategorikan sebagai hadis yang lemah, namun dapat kita jadikan sebagai pemanggil semangat supaya lebih giat untuk menuntut ilmu. Persis kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah, terima kasih ahli-ahli panel. Walaupun kita sudah berada di akhir perbincangan, kalian masih tetap peka dengan keadaan sekeliling. Baiklah, nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, eloklah jika saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Jadi terdetik rasa untuk menambah kasih. Jadi kepada penilai dan ahli-ahli panel, kecil tapak tangan biru saya tadahkan. Oleh itu, sebelum saya menutup tirai diskusi, izinkan terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah gerangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.